Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam pertemuan program Hamba Ilahi siri yang ke-53 bersama dengan saya Umar Aziz, dan kita telah tiba pada pertengahan daripada fasal menerangkan tentang hukum melaungkan azan, tentang hukum ahkam berkenaan iqamah dan juga muazzin. Ahlan Arif Taib, Galid Spirit, Muslimah Mahmud, Hardi Suhaimi, kemudian Norisah Wan Hasan, Zimah Don, Hasiah Non, Kamizah, Galid Spirit, Ummi Akasha, Rahila Junid, Rosnani Kiyah, Linina Baharum, Firdahani, Zaidun Hadi, kemudian Siti Sarah, Zuraida Siddiq, Kak Karimah, Wan Muhammad Aswad, dan juga Ummi Zaihadi, Maskana Abu Bakar, Norazia Mukhtar, Tuan Norahim Syarif, Kak Laila Umar, Zakia Muhammad Nin, Izzi Aish, Ummu Usamah, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Syukur alhamdulillah kita dapat bertemu pada petang Isnin ini. Moga-moga pertemuan ini diridai dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad-du'a'i ila al-huda wad-dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan, Kak Jamaliah kata daripada Kampung Pandan jelas, kemudian daripada Shah Alam jelas. Alhamdulillah, moga Allah Subhanahu wa taala permudahkan. Puan Noraziah kata daripada Seri Kembangan okey. Lalu apa kata? Mohon sahabat-sahabat bantu catat di ruang komen bab yang kedua fasal pada muka surat 107. Muka surat 107, fasal pada muka surat 107 bermula daripada Allahumma salli sayyidina Muhammad, baris yang ke-1, 2, 3, 4, 5. Baris yang kelima daripada bawah. Muka surat 107 fasal dan daripada baris yang kelima daripada bawah, 2, 4, 5. Lalu baris yang kelima daripada bawah. Adakah sahabat-sahabat sudah jumpa? Lalu kita sambung daripada semalam. Semalam kita berhenti pertengahan fasal kerana tidak sempat untuk habiskan. Ahlan sahabat-sahabat daripada Melaka jelas, daripada Kota Baru jelas, kemudian daripada Sabah dan juga daripada Bangi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang memberi maklum balas. Lalu alhamdulillah daripada Bandar Tenggara Johor pun jelas. Lalu terima kasih. Lalu kita Al-Azkar baris yang kelima daripada bawah. Apa kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, semalam kita telah dengar tentang suara yang bagus. Kita telah dengar tentang kelebihan orang yang azan secara sukarela. Moga Allah anugerahkan kepada saya dan setiap daripada kita dengan istiqamah. Maka di sini disebutkan, kata Imam Nawawi, muazzin juga disunatkan berdiri tegak. Disunatkan. Lalu hukumnya adalah sunat. Sunat pada waktu itu berdiri tegak. Wa yustahabbu an yu'azzina wa yuqimu qa'ima. Pada waktu itu berdiri tegak.
bil ijma' kata Ibnu Allan, bahkan ijma' para ulama azan hendaklah pada waktu itu berdiri tegak. Li amrihi bilalan bihi rawahu syaikhain. Kata Ibnu Allan, kerana adanya perintah daripada Nabi kepada Bilal untuk berdiri, dan pada waktu itu hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kemudian tubuh dan pakaian dia bersih, hendaklah pada waktu itu bersih, kerana nak mengajak manusia kepada solat, kepada Allah, dia sepatutnya menjaga penampilan dia. Maka pada waktu itu tubuh badannya bersih, pakaiannya bersih. Dan zaman dahulu kerana untuk dengar suara digalakkan pada tempat yang tinggi. Sebab itu kata Imam Nawawi, melaungkan azan di tempat yang tinggi. Kerana pada zaman tersebut tidak ada teknologi seperti mic dan sebagainya, maka untuk suara itu pergi lebih jauh supaya lebih ramai mendengar, maka digalakkan untuk azan di tempat yang tinggi. Seterusnya kata Imam Nawawi, menghadap mustaqbilal kiblah, menghadap ke arah kiblat. Sunat juga menghadap ke arah kiblat. Lalu sunat untuk berdiri, sunat untuk menghadap kiblat. Lalu daripada ucapan sunat ini, kalaulah seseorang itu diazan dalam keadaan duduk, sah azannya. Cumanya dia telah meninggalkan sesuatu yang sunat. Kalaulah diazan tidak menghadap kiblat, sah azannya. Cuma pada waktu itu dia telah tinggalkan sunnah pada azan. Kemudian sebab itu kata Imam Nawawi, jika dia membelakangi kiblat, ini penerangan dia. Lalu tadi Imam Nawawi tekankan menghadap kiblat. Lalu kalaulah dia membelakangi kiblat dan pada waktu itu azan, apakah hukum dia? Lalu kata Imam Nawawi, lalu jika dia membelakangi kiblat, yang pertama tidak menghadap kiblat, yang kedua dia duduk, tidak berdiri tegak, yang ketiga berbaring, pada waktu itu tidak berdiri tegak, yang keempat tidak suci. Apakah maksud tidak suci? Maksudnya pada waktu itu tidak berada di dalam keadaan berwuduk, tidak berada dalam keadaan hadas, sama ada hadas besar ataupun hadas kecil, maka tidak suci. Nota kaki yang ke-62, Allahumma salli sayyidina Muhammad. Apa maksud berada dalam keadaan tidak bersuci? Contohnya tak bertayamum, contohnya pada waktu itu berada dalam keadaan hadas. Maka sebab itu kata Ibnu Allan pada nota kaki yang ke-62, sesiapa yang berhadas ketika azan walaupun berjunub, azannya tetap perlu dilengkapkan, kerana sunat pada waktu itu menjaga taharah. Maka kalaulah pada waktu itu dia tengah azan, tiba-tiba hadas kentut, ataupun tengah azan tiba-tiba hadas besar, maka kata Ibnu Allan pada nota kaki yang ke-62, azan tetap perlu dilengkapkan. Dia boleh bersuci sambil azan, boleh juga pada waktu itu sambil azan. Kalaulah contoh dia batal wuduk, sambil azan dia teruskan wuduknya. Namun lebih baik jika dia bersuci dahulu sebelum azan. Kalaulah dia ada hadas sebelum azan, maka pada waktu itu dia bersuci dahulu, lalu bersuci taharah daripada hadas kecil dan hadas besar, maka pada waktu itu adalah sunat. Dan kalaulah dia azan dalam keadaan begitu, sempurnakan azan tersebut. Lalu sebab itu kata Imam Nawawi, lalu kalaulah tidak menghadap kiblat, ataupun azan dalam keadaan duduk, ataupun berbaring, ataupun pada waktu itu ada hadas, tidak suci, kata Imam Nawawi, ataupun dalam keadaan junub, contohnya dia azan dalam keadaan junub, contohnya rumahnya pada waktu itu dia tidur dalam masjid, maka dia lambat bangun. Bila dia bangun, dia dah masuk waktu azan. Kalaulah dia pergi mandi dulu, nanti tak ada siapa yang azan dan sebagainya, dan dia mesti azan, maka kalaulah dia azan dalam keadaan berjunub, apa kata Imam Nawawi? Azannya sah tetapi makruh. Azannya adalah sah tetapi hukumnya adalah makruh. Kenapa hukumnya makruh? Kerana dia telah meninggalkan salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada sudut sah ke tidak azan macam tu? Daripada sudut sah, ianya adalah sah, tetapi hukumnya adalah makruh. Sambil baring azan, sambil baring azan, mata mengantuk sangat, contohnya mata mengantuk sangat, dia pula berada pada bilik azan, maka pada waktu itu baring-baring dia azan, hukumnya sah. Azan dalam keadaan duduk, hukumnya sah tetapi makruh.
azan dalam keadaan hadas besar ataupun kecil, sah. Tetapi pada waktu itu makruh. Imam Nawawi tegaskan, makruh azan ketika mana hadas besar itu lebih makruh berbanding makruh ketika mana azan dalam keadaan hadas kecil. Kerana hadas besar maka pada waktu itu melazimi mandi, adapun hadas kecil sekadar melazimi wuduk. Sebab itu kata Imam Nawawi, hukum makruh azan dalam keadaan junub hadas besar lebih besar, lebih berat daripada hadas kecil. Lalu tambahkan di situ hadas kecil. Hadas di situ maksudnya hadas kecil. Maka hukum makruh azan dalam keadaan berjunub. Ini sekadar hukum, bukanlah galakan untuk orang azan dalam keadaan tersebut. Maka hukum pada waktu itu azan dalam keadaan berjunub, maka ianya lebih makruh, asyaddu karahah, lebih berat makruhnya pada waktu itu daripada azan dalam keadaan hadas kecil. Seterusnya Imam Nawawi, hukum makruh dalam iqamah pula lebih besar lagi. Lalu ada beza tak antara makruh azan dalam keadaan hadas dan juga makruh iqamah dalam keadaan hadas? Kata Imam Nawawi ada beza. Lebih besar makruh ataupun lebih kuat makruh azan iqamat dalam keadaan hadas berbanding dengan azan dalam keadaan berhadas. Maka inilah penerangan-penerangan dia. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Lalu daripada sini kita nampak telah selesai hukum ahkam pada fasal ini. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kita mula masuk pada bab yang baru pada muka surat 108. Apa kata Imam Nawawi? Kata Imam Nawawi, la yushra'ul azan. Kata Imam Nawawi, azan tidak disyariatkan selain untuk solat 5 waktu. Itu adalah tempatnya. Kesyariatan azan adalah pada waktu itu untuk solat fardu 5 waktu. Nanti kita akan baca detail daripada penerangan solat fardu 5 waktu. Kata Ibnu Allan, kena tambah di sini, begitu juga iqamah. Di sini hanya disebut azan, tetapi kata Ibnu Allan, wa kadzal iqamah, begitu juga iqamah. Lalu azan dan iqamah, maka hukumnya adalah pada waktu itu tidak disyariatkan kecuali untuk solat fardu 5 waktu. Lalu apakah maksud azan dan iqamah hanya disyariatkan untuk solat fardu 5 waktu? Maka pada waktu itu wala yundaban, kata para ulama, wala yundaban, tidak disunatkan azan dan iqamah fi ghairiha, selain daripada solat fardu 5 waktu. Lalu apa maksud dia? Contohnya nak solat jenazah. Adakah solat jenazah solat fardu 5 waktu? Bukan. Lalu waktu solat jenazah tu sebab nampak jemaah ramai, lalu dia pergi iqamah, tidak sunat. Maka waktu solat jenazah contohnya dia iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka pada waktu itu hukumnya tidak sunat. Kenapa? Sebab azan dan iqamah hanya pada waktu solat fardu sahaja. Begitu juga sebagai contoh, nak solat jenazah, nak kumpulkan orang, dia pergi azan contohnya, maka pada waktu itu tidak sunat. Sebab itu kata Imam Nawawi, azan tidak disyariatkan, begitu juga iqamah, selain untuk solat 5 waktu. Lalu contohnya solat-solat sunat, contohnya solat-solat jenazah yang fardu kifayah, yang bukan solat fardu, maka pada waktu itu tidak ada azan dan juga tidak ada iqamat. Imam Nawawi terangkan apakah yang dimaksudkan dengan solat fardu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang dimaksudkan dengan solat fardu adalah subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Ini adalah solat fardu 5 waktu. Maka untuk 5 ini hukumnya adalah disyariatkan pada waktu itu untuk azan dan juga untuk iqamah. Kata Imam Nawawi, solat fardu 5 waktu ini disyariatkan azan dan iqamah sama ada untuk solat ketika. Solat ketika ni terjemahannya begini, sebenarnya ada, iaitu tunai. Solat yang tunai bukan qada. Lalu contohnya ada orang yang mana dia lambat solat,
tapi masih lagi tunai, masih lagi ada, maka boleh tak pada waktu itu dia nak azan dan iqamah? Boleh. Contohnya kat rumah ada 5 orang nak solat berjemaah, boleh tak nak azan? Boleh. Iqamah disyariatkan. Maka itu maksud ketika tukarkan di situ kepada ada tunai. Solat ada dan solat tunai, maka pada waktu itu disyariatkan azan dan juga iqamah. Ataupun selepas waktunya ini maksudnya qada, faitah, qada. Maka tulis atas terjemahan selepas waktunya qada, ataupun dalam bahasa Arab disebut faitah. Maka disunatkan azan untuk solat fardu 5 waktu. Sama ada solat fardu 5 waktu itu adalah solat yang tunai, itu semua kita tahu, dan juga qada. Timbul soalan, kenapa solat qada pada waktu itu adanya azan dan iqamah? Adakah tidak dalil untuk itu? Maka kata Ibnu Allan, ada dalil yang sangat kuat. Itulah dalil hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, bisubutihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qissatil wadi fi salatis subuh. Pernah satu ketika di satu lembah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu tertidur beserta dengan para sahabat. Maka pada waktu itu baginda perintahkan, lalu pada waktu itu balik daripada peristiwa Muraisi' ataupun peperangan Banu Mustaliq. Ada setengah mengatakan pada peristiwa yang lain. Maka pada waktu itu Nabi pesan kepada Bilal, wahai Bilal, kami nak berehat, kejut kami ketika mana masuknya waktu. Namun Bilal pun tertidur. Bilal radhiyallahu ta'ala anhu tertidur. Maka pada waktu itu Nabi SAW yang mula-mula bangun, pada waktu itu matahari sudah naik. Nabi perintahkan para sahabat untuk teruskan perjalanan. Dan ketika mana telah tinggalkan wadi itu, lembah itu, masuk ke tempat yang baru, Nabi suruh Bilal untuk azan. Padahal waktu itu sudah masuk waktu, sudah keluar daripada waktu. Matahari telah cerah, matahari telah naik. Sebab itu kisah ketika mana Nabi dan para sahabat terlepas solat subuh, thumma nazala, kemudian Nabi SAW turun di tempat yang baru, meninggalkan tempat yang Nabi dan para sahabat tertidur pada lembah sebelum ini. Fatawadda'a, kemudian Nabi berwuduk. Thumma azzana Bilal, kemudian Bilal melaungkan azan. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atain, kemudian Nabi SAW solat dahulu, solat sunat qabliyah subuh. Thumma salla salatal ghadah, kemudian pada waktu itu barulah Nabi solat subuh. Maka daripada sini kita nampak solat yang qada pun berdasarkan perbuatan Nabi ini, maka pada waktu itu disyariatkan azan dan juga disyariatkan pada waktu itu iqamah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, muttafaqun alaih. Begitu juga ada riwayat-riwayat yang lain. Sebagai contoh, riwayat yang kedua, dalil yang kedua, riwayat daripada Abu Daud, daripada Ammar bin Umayyah dan juga Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini ada dalam Sunan Abi Daud. Riwayat daripada sahabat Nabi Ammar bin Umayyah dan juga riwayat daripada sahabat Nabi Imran bin Husain, annahu, bahawa sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamakkan salat pada waktu itu di mana? Di Muzdalifah. Nabi SAW menjamakkan salat di Muzdalifah. Bainal adhani wal iqamah. Nabi SAW pada waktu itu menggabungkan antara azan dan juga iqamah. Begitu juga ada beberapa riwayat yang lain. Maka daripada sini kita nampak untuk solat solat qada pun disyariatkan azan dan disyariatkan pada waktu itu qamat. Lalu sebagai contoh, terlepas subuh dekat rumah. Janganlah pula terlepas subuh kita sibuk nak pergi azan dekat surau pukul 7 pagi, mentang-mentanglah rumah kita sebelah surau, kita pun baru belajar. Solat qada pun disyariatkan ataupun disunatkan untuk azan dan iqamah, tapi belajar sekerat, lepas tu kita ada urusan lain. Maka mentang-mentang rumah kita sebelah daripada surau, kunci surau pun ada, masjid pun ada, kita azan dekat mic,
kita bang dan azan pada waktu itu dekat speaker. Maka semua orang terkejut. Solat apa pukul 7 pagi? Siap muazzin iqamat dan azan dan juga iqamah. Maka bersendiri-sendiri. Bersendiri-sendiri. Maka pada waktu itu, kalaulah contoh bangun pada waktu pagi, pukul 7 pagi, tertidur, terlelap, maka pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, disyariatkan sunnah untuk azan dan juga iqamah walaupun untuk solat qada. Okey. Seterusnya kata Imam Nawawi, disyariatkan juga azan dan iqamah untuk orang yang tinggal di suatu tempat ataupun sedang musafir. Untuk mukim ataupun musafir. Contohnya musafir, pada waktu itu dia seorang ataupun ada ramai, maka janganlah sekadar iqamah, azan juga. Azan juga, kerana ianya adalah sunnah pada waktu itu untuk azan. Maka pada waktu itu walaupun musafir, walaupun dekat RNR nak solat berjemaah, maka pada waktu itu azan terlebih dahulu. Ataupun contohnya di sendirian, tak ada orang lain bersamanya dekat RNR, azan dahulu baru iqamah. Sama, waktu musafir, waktu mukim, tuntutan azan dan iqamah itu adalah sama, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Nawawi, dan solat sendirian ataupun berjemaah, solat bersendirian pada waktu itu pun adalah, maka pada waktu itu pun adalah digalakkan untuk azan dan juga untuk iqamah. Ya, walaupun solat sendirian. Maka walaupun solat bersendirian, maka pada waktu itu disyariatkan, disunatkan pada waktu itu untuk azan dan juga disyariatkan untuk iqamah. Kecuali kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kalaulah seseorang itu dah dengar azan daripada surau dan masjid, fala yushra'ulah, maka tidak disyariatkan azan. Kalaulah dia dah dengar, contohnya dia tak pergi ke surau, ke masjid kerana sakit, kerana tak sihat ataupun kerana apa pun sebab, maka dia dah dengar dah azan daripada masjid, dia dah dengar dah azan daripada surau, maka dalam syarah Sahih Muslim, kerana Imam Nawawi ada juga mensyarahkan Sahih Muslim, maka Imam Nawawi menegaskan, man sami'a azanal jamaah la yushra'ulah, barang siapa yang dah dengar azan daripada surau dan masjid, maka pada waktu itu tidak lagi disyariatkan azan. Cumanya kalaulah dia tak dengar azan daripada masjid dan surau, maka disyariatkan, digalakkan, disunatkan untuk dia azan dan juga iqamah. Iqamah semestinya dia kena buat walaupun bersendirian. Lalu sebelum ni kita ingat, bila jemaah je iqamat, maka di sini Imam Nawawi tegaskan hukumnya disunatkan juga azan dan iqamah walaupun untuk bersendirian, untuk azan bersendirian dengan syarat dia tidak dengar azan daripada surau ataupun masjid. Maka dia pada waktu itu disyariatkan untuk azan. Seterusnya, sekiranya azan sudah dilaungkan, maka ia cukup untuk semua. Cukup. Kalaulah azan dah dilaungkan dan pada waktu itu dengar, maka cukup. Cumanya walaupun untuk solat bersendirian, iqamah digalakkan. Iqamah digalakkan. Contohnya kita datang lambat ke masjid surau, orang dah habis solat, tak ada lagi orang yang tak solat, semua dah solat, kita nak solat sendirian-sendirian, maka pada waktu itu iqamahlah sendirian-sendirian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Disyariatkan untuk iqamah walaupun solat bersendirian, dan tak perlu azan kalaulah pada waktu itu mendengar azan daripada masjid dan surau. Kata Imam Nawawi, apabila mengqadakkan beberapa solat dalam satu waktu atau menjamakkan dua solat, cukup sekali azan di awal dan iqamah di setiap solat. Maksudnya apa? Contoh nak solat jamak Zuhur dan Asar, ataupun solat jamak Maghrib dan Isyak, tak kisah jamak takdim ataupun jamak takhir, tak kisah. Maka disyariatkan azan pada awalnya sahaja, sekali sahaja azan, dan pada waktu itu iqamah disyariatkan, digalakkan, disunatkan untuk kedua-duanya. Apakah dalilnya? Maka di sini dibawakan dalilnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalilnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar, tak jumpa. Tulisannya kecil sangat. Dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah ada. Maka ketika mana pada waktu itu seseorang, ini dalilnya, wa aqama wa dalilu dzalik, dan dalilnya annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal isya'ain, Nabi SAW menjama'kan salat maghrib dan juga salat isya' di mana? Di Muzdalifah, bi azan, dan pada waktu itu satu azan, wa iqamatain, dan dua iqamah. Rawahu Shaykhan an Jabir, hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Jabir. Itu dalilnya. Lalu ketika mana Nabi solat jamak di Muzdalifah, satu azan, dua iqamah. Bererti azan pada awal dan pada waktu itu iqamah dua kali untuk setiap salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Jabir radhiyallahu taala anhuma. Itu dalilnya. Maka sebab itu bila solat jamak, sama ada jamak takdim ataupun takhir, maka satu azan, dua kali iqamah. Begitu juga kata Imam Nawawi, apabila mengqadakkan beberapa solat dalam satu waktu. Contohnya mengqadakkan beberapa solat dalam satu waktu. Contohnya solat zuhur, asar, maghrib, isyak. Dia tak sempat buat kerana mungkin pada waktu itu terlelap ataupun apa. Maka disyariatkan, disunatkan kata Imam Nawawi sekali azan dan juga pada waktu itu beberapa kali iqamah. Untuk setiap solat satu iqamah. Dalilnya kata para ulama adalah peristiwa Nabi ditahan daripada solat, disibukkan daripada solat ketika mana peristiwa Khandaq. Dalam peristiwa Khandaq yang Nabi gabungkan pada waktu itu zuhur, asar, maghrib, isyak. Pada waktu isyak, kerana tidak langsung berkesempatan untuk solat, orang Quraisy berterusan menyerang akan benteng pertahanan umat Islam, dan juga beberapa dalil yang lain. Sebab itu kata Imam Nawawi, apabila mengqada beberapa solat di dalam satu waktu ataupun menjamakkan dua solat, cukup sekali azan sahaja di awal dan iqamah di setiap solat. Manakala selain solat 5 waktu, azan tidak perlu dilaungkan, tidak disyariatkan. Selain solat fardu 5 waktu tak ada azan. Sama ada untuk solat jenazah ataupun untuk solat tarawih ataupun untuk solat apa-apa, tidak ada azan. Begitu juga iqamah. Tiada perbezaan pendapat dalam hal ini. Tak ada khilaf pada pendapat ini. Azan dan iqamah hanya untuk solat fardu. Lalu untuk solat-solat yang lain, maka pada waktu itu nak sebutkan apa? Kalaulah nak maklumkan orang adanya jemaah, contohnya untuk solat istisqa, contohnya untuk solat jenazah, dan juga untuk solat-solat berjemaah yang selain daripada solat fardu, maka pada waktu itu hendaklah dia sebutkan as-salah jami'ah, as-salata jami'ah. Dia menyebutkan perkara tersebut dengan perkataan as-salata jami'ah. Maka pada waktu itu hendaklah disebutkan as-salah jami'ah. Ini adalah untuk maklumkan orang tentang solat berjemaah selain daripada solat fardu. Contohnya pada waktu itu solat jenazah ataupun solat-solat sunat yang berjemaah, maka pada waktu itu dia sebutkan as-salah jami'ah. Maka ini yang disebutkan. Sebab itu kata Imam Nawawi, kemudian dalam solat sunat berjemaah, disunatkan pada waktu itu untuk maklumkan orang, pada waktu itu untuk kumpulkan orang. Untuk disebut apa? Untuk disebutkan as-salah jami'ah. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, thumma minha ma yustahabbu an yuqala inda iradati salatiha fi jama'ah as-salatu jami'ah. Hendaklah disebutkan ucapan as-salatu jami'ah. Lalu ini sama ada as-salatu ataupun sebenarnya ucapannya adalah as-salata. As-salata jami'ah. Ta tersebut berbaris atas. Maka pada waktu itu disebutkan as-salata jami'ah. Lalu pada waktu itu disunatkan, digalakkan untuk sebut itu. Jangan pada waktu itu iqamah, kerana kita dah belajar tak ada iqamah selain daripada solat fardu. Maka untuk solat jenazah, untuk yang lain-lain, maka pada waktu itu tidak ada iqamah. Kadang-kala orang tak tahu. Contohnya first time dia nak kena jadi Bilal solat jenazah,
Ataupun contohnya solat raya. Kadang-kala solat raya ada yang terlepas iqamat sebab dah ramai orang, masjid dah penuh, kiri kanan dah penuh, Bilal pula tak datang. Maka pada awalnya tak mengapa, dia boleh lagi takbir sebab dia dah biasa takbir. Tetapi lepas tu imam kata, okey jom nak mula solat raya ni, cepat-cepat mulakan. Lalu dia kata, nak mulakan apa? Imam kata mulakan. Imam pula pada waktu tu mungkin tak terangkan, maka pernah ada yang qomat, Allahu Akbar, dia qomat untuk solat raya. Maka sebenarnya tidak disyariatkan untuk pada waktu itu qomat untuk solat raya, tidak disyariatkan. Maka nak sebutkan apa? Maka pada waktu itu sebutkanlah as-salah jami'ah, as-salah tajami'ah. Sebutkan itu, kata Imam Nawawi. Kemudian dalam solat sunat berjemaah disunatkan mengucapkan ataupun memanggil as-salatu jami'ah ataupun as-salata jami'ah, seperti solat hari raya, solat gerhana, kusuf maksudnya gerhana. Kalau kusuf gerhana matahari, kalau khusuf gerhana bulan, dan kadang-kala digunakan untuk kedua-duanya. Kusuf gerhana matahari, khusuf dengan kha, KHU, maka pada waktu itu gerhana bulan, dan kadang-kala digunakan untuk kedua-duanya. Solat istisqa iaitu solat raya, ada perbezaan pendapat mengenai azan untuk solat sunat tertentu seperti solat tarawih dan solat jenazah. Namun sebenarnya solat tarawih mempunyai azan tetapi tidak bagi solat jenazah. Ini nanti kita akan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita akan terangkan esok apakah maksud solat tarawih adanya azan dan solat jenazah tidak ada kerana dah lebih 30 minit. Moga-moga bermanfaat insya-Allah pertemuan yang singkat ini, moga-moga bermanfaat. Lalu insya-Allah program kita pada bulan Ramadan telah mula diatur. Lalu target kita pada bulan Ramadan ini, kerana Ramadan adalah bulan Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, maka ada beberapa waktu yang kita ikhtiarkan untuk kita sama-sama membaca Al-Quran. Selain daripada itu akan ada program-program pengajian, dan antara pengajian yang kita buat adalah kita akan buat pengajian lewat malam. Lalu pengajian lewat malam ini tidaklah lewat pukul 2, pukul 3, tidak. Namun ianya adalah pengajian lewat malam dalam lebih kurang pukul 12 ataupun pukul 1 begitu, kerana kita nak mendapatkan kelebihan kita hidupkan malam-malam Ramadan. Lalu itu antaranya, kalaulah ada yang mana tak dapat join boleh tengok ulangan. Selain daripada saya telah ambil kira cadangan daripada sahabat-sahabat dan yang lain, maka kalaulah untuk sahabat-sahabat yang nak ada kitab ketika mana pengajian, maka nanti kita akan war-warkan esok, nanti boleh buat pilihan tentang kitab-kitab tersebut, dan insya-Allah kita berharap kita dapat pada waktu itu menjalankan Ramadan kali ini lebih baik program-programnya daripada Ramadan yang lalu. InsyaAllah akan ada juga pada waktu itu qiyamul lail dan sebagainya. Cumanya janganlah sahabat-sahabat berimamkan saya kerana ini sekadar online. Cumanya sekadar pada waktu itu untuk kita berdoa bersama-sama dan sebagainya. Lalu moga bermanfaat insya-Allah. Kita akan maklumkan daripada masa ke semasa. Terima kasih kepada semua. Lalu kepada yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah UMAR Kuliah Umar Aziz. Kita mula dah berikan kuis berkenaan tentang sirah di Telegram Kuliah Umar Aziz. Selain kita sharekan juga hayati Quran, mohon sahabat-sahabat untuk jawab kuis sekadar untuk menguji berkenaan tentang siapakah hadinah Nabi, siapakah yang telah pada waktu itu menjaga memeliharakan Nabi. Lalu siapakah hadinah Nabi? Bukan ibu susuan Nabi, hadinah Nabi. Lalu jemput join Telegram Kuliah Umar Aziz. Kepada yang belum, kita jumpa lagi pada maghrib ini insya-Allah. Maghrib ini ada perkongsian tentang Mutiara Madinah. Kita jumpa maghrib ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua.